Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua yang sekali lagi turut bersama-sama saya pada malam ini. Malam ini saya sekali lagi ke udara secara live. Sebenarnya tidak di schedule pun saya live pada malam ini. Cuma ada dua perkara yang saya membuatkan saya untuk mengadakan sesi live saya pada malam ini. Disebabkan oleh ada dua isu yang saya ingin sebutkan yang cukup menarik minat saya kerana ia merupakan berita yang saya baru terima hari ini, jadi dia menarik minat saya lah untuk memberikan sedikit komen berkenaan dengan isu-isu yang telah dipermainkan oleh lawan kita, khususnya bila berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku khususnya di negeri Sabah. Tapi sebelum itu, kepada semua para penonton, sekali lagi saya berharap agar bagi mereka-mereka yang masih belum follow page saya I will be very appreciate kalau rakan-rakan follow page saya dan kemudian klik share dan like bagi membolehkan agar semakin banyaklah bagi memudahkan saya untuk menyebarluaskan maklumat-maklumat jika saya mengadakan sesi live sebagaimana pada hari ini. Jadi bagi mereka-mereka yang telah pun follow page saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua di atas sokongan dan dukungan bagi saya menjayakan sesi live saya khususnya melalui ruangan media sosial. Jadi malam ini rakan-rakan saya saya akan menyentuh kepada dua topik yang saya kira cukup menarik untuk kita kongsi. Kerana pihak lawan kita kadang-kadang dalam usaha mereka untuk cuba menyerang kredibiliti saya dan juga ataupun parti warisan khususnya kita sebagaimana kita pun sedia maklum pilihan raya umum ke-15 sudah semakin hampir. Jadi saya kita sudah bersedialah bahawa isu-isu sentimen-sentimen yang akan cuba mereka mainkan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk sekali lagi cuba mengelirukan dan mempengaruhi fikiran masyarakat khususnya di negeri Sabah. Terutama sekali tidak lain tidak bukan isu yang cukup sinonim dengan isu pilihan raya khususnya kita di negeri Sabah, iaitu isu pendatang asing tanpa izin. Jadi kenapa saya buat sesi live kita pada malam ini? Saya akan kongsi satu ialah berita yang dikirimkan kepada saya. Kalau saya boleh kongsi, ini. Tuan-tuan pun boleh tengoklah yang mengeluarkan berita ini tidak lain tidak bukan adalah Sabah Kini 2 yang saya rasa seluruh rakyat Sabah sudah maklum akan laman web Sabah Kini 2 ini hanyalah sebagai satu propaganda fitnah yang diguna pakai oleh pihak lawan kita untuk menjual cerita-cerita yang saya rasa rakyat Sabah sudah sedia maklum. In fact, Sabah Kini ini sebenarnya adalah ruangan media yang kita pun tahu dia berpangkalan walaupun pengendalinya ini berada di negeri Sabah, tetapi hosting dia ini sebenarnya bukan berada di Malaysia. Jadi sebab itulah mereka bebas menyiarkan berita-berita fitnah dan sebagainya. Kalau kita ingat juga Sabah Kini ini pernah di ban ataupun disekat tayangannya di Malaysia, tetapi ialah oleh kerana dia ini berpangkalan di luar negara, maka apa yang mereka lakukan hanya tukar IP dan sebagainya, maka mereka akan ke udara lagi. Jadi tapi apapun, saya rasa majoriti rakyat Sabah sudah tahu Sabah Kini 2 ini merupakan satu ruangan media yang diguna pakai untuk tidak lain tidak bukan hanya untuk menyebarkan fitnah semata-mata. Dan bagi pembaca-pembaca yang mengenali Sabah Kini 2 ini, baca boleh, tetapi percaya saya rasa tidak perlulah, because ianya merupakan sesawang fitnah. So kita berbalik kepada cerita yang mereka cuba tayangkan ini. Kalau kita ingat ini gambar ini sewaktu mula saya menjadi ahli parlimen di Sepanggar dan apabila saya dilantik menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, maka kebiasaannya lah selaku Timbalan Menteri khususnya yang handle Kementerian Dalam Negeri, yang mana agensi-agensi di bawahnya tidak lain tidak bukan adalah agensi-agensi seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration dan sebagainya, PDRM.
Jadi biasalah apabila saya balik ke kawasan pada setiap hujung minggu dan saya duduk di pejabat saya, maka akan ramailah rakyat yang datang untuk membuat rujukan tentang permohonan mereka dan sebagainya. Jadi sebagai pemimpin dan sebagai timbalan menteri, menjadi tanggungjawab saya untuk melayan dan melihat kepada dokumen-dokumen ini dan untuk diserahkan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan untuk mereka semak. Dan itu saja. Dan gambar ini diambil, in fact kalau kita tengok pun gambar ini merupakan gambar yang mereka ambil daripada laman Facebook saya. Jadi takkanlah mungkin saya selaku timbalan menteri melakukan kerja-kerja seumpama ini, tapi saya upload di Facebook saya. Jadi saya ingin jawab tentang gambar ini. Sebenarnya ianya merupakan satu gambar apabila ada rakyat yang datang ke pejabat saya untuk berurusan dan sebagainya, untuk buat rujukan tentang permohonan-permohonan mereka. Kita pun tahu di Sabah ini, saya rasa para netizen pun sedia maklum, banyak permohonan-permohonan, daftar lewat dan sebagainya, termasuk bukan saja sesuatu masyarakat, tetapi ada juga masyarakat di kawasan pendalaman. Saya masih ingat Tan Sri Richard Melanjun juga pernah mengutus surat kepada saya memohon agar ada permohonan-permohonan khususnya masyarakat yang berada di pendalaman Sabah, daftar lewat dan sebagainya, mengakibatkan oleh kerana proses daftar lewat itu jawapan dia lambat mereka terima, maka status mereka ini menjadi tidak tentulah. Jadi sebab itu ramai di kalangan mereka ini hanya sekadar datang untuk membuat rujukan agar permohonan mereka itu mereka ingin tahu apa status dia. Jadi of course lah selaku timbalan menteri, maka menjadi tanggungjawab saya untuk mengambil dokumen-dokumen ini untuk diserahkan kepada agensi-agensi yang berkenaan untuk disemak dan sebagainya. Itu saja. Dan takkan saya selaku timbalan menteri pada masa itu menguruskan IC secara terbuka begini. Jadi ini merupakan satu fitnah, dan saya boleh back apa yang saya sebutkan, saya boleh sahkan apa yang saya sebutkan ini, bahawa sewaktu kerajaan warisan kita tidak mengeluarkan IC dan sebagainya kerana kalau tuan-tuan ingat, saya boleh tunjukkan sebab Jeffrey sendiri mengakui bahawa tiada bukti tuduhannya warisan memberi dokumen kepada pendatang asing tanpa izin. Ini bukan saya cakap, Jeffrey yang cakap. Jadi sampai kini ni dia kena buatlah homework dia sikit. Kalau kita boleh tunjukkan, hari ini mereka cuba mainkan ini kerana kita pun tahu ada isu yang hangat berlaku pada hari ini. Sebagaimana kita pun sedia baru, saya akan sentuh topik ini sebentar lagi, yang berkenaan dengan ada satu presiden parti tempatan Sabah yang telah ditangkap kerana menjadi dalam pembikinan dokumen dan IC palsu. Jadi just so happen apabila berita ini terkeluar, maka biasalah pihak Sabah Kini 2 penyebar fitnah ini cuba untuk mengalihkan isu ini kepada isu untuk menyerang saya. Untuk mereka mengalihkan isu itu agar tidak kena kepada gabungan parti yang telah disahkan, ditangkap dan telah pun disahkan dan diakui telah melakukan kerja-kerja pemalsuan dokumen-dokumen pengenalan diri. Jadi atas dasar itu apabila Sabah Kini menayangkan gambar, just so happen apabila hari ini berita itu keluar, maka hari ini keluar pula cerita yang ini. Aziz Jamal lupa kononnya pemberi projek IC kepada PTI Sabah. Tetapi mereka lupa bahawa pemimpin mereka sendiri telah mengesahkan bahawasanya sewaktu 2 tahun warisan menjadi kerajaan, tiada pun bukti bahawa warisan ada mengeluarkan kad ataupun dokumen ataupun kad pengenalan kepada mana-mana individu yang tidak berkelayakan. Malah saya ingin sahkan juga di sini, dan saya pernah mencabar bahawa sekarang ini menjadi timbalan menteri yang datang daripada Sabah, yang juga merupakan ahli parlimen daripada Ranau, timbalan menteri. Saya mencabar dia, periksalah semua dokumen-dokumen, rekod-rekod kelulusan kewarganegaraan kalau ada diluluskan oleh saya ataupun kerajaan warisan sewaktu kerajaan warisan menjadi kerajaan negeri di peringkat negeri Sabah. Dan hari ini dan ini juga telah disahkan sendiri oleh Geoffrey Ketingan bahawa tiada bukti tuduhannya warisan beri dokumen kepada PTI. Jadi yalah, saya ingin peringatkanlah kepada Sabah Kini, janganlah cuba mengalihkan isu yang sekarang ini. Sepatutnya pihak mereka lah yang sepatutnya menjawab isu ini, kerana rakan mereka telah pun ditangkap, dan sidang media oleh Menteri Dalam Negeri hari ini mengesahkan bahawasanya
salah satu daripada parti yang sebelum ini bekerjasama dengan Datuk Dr. Jeffrey dan juga parti-parti yang lain dalam gabungan rakyat Sabah ini merupakan pemimpin yang telah ditangkap kerana mengeluarkan dokumen palsu. Jadi apa yang saya ingin sebutkan di sini bahwasanya kalau Jeffrey mengatakan dengan jelas bahawa tiada bukti warisan mengeluarkan dokumen, tapi hari ini saya berani mengatakan bahawa terdapat bukti bahwasanya rakan Patista Dr. Jeffrey sendiri yang pernah sebelum ini bersama-sama beliau berkempen kononnya menentang UMNO dan Barisan Nasional, hari ini telah didapati dan terbukti, disahkan sendiri dan telah pun ditangkap oleh kerajaan kerana mengeluarkan pengenalan dokumen palsu. Jadi kepada para netizen yang ada di sana, saya buat live ini kerana saya betul-betul tertarik bagaimana mainan yang mereka cuba lakukan, cuba mengalihkan isu ini dan sebagainya, mengakibatkan hari ini Sabah Kini hidup semula. Sabah Kini 2 yang selama ini pun telah I think saya rasa majoriti rakyat Sabah pun tahu sebenarnya media ini merupakan laman media yang langsung tidak boleh dipercayai. Jadi dan lebih menarik, ini yang saya suka. Yang lebih menarik, apa yang saya sebutkan pada malam ini juga berkisar juga kepada apa yang berlaku kepada hari ini. Berlaku kepada berita yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini, ialah apabila Dr. Max, ini saya suka. Ini yang saya ambil. Saya ambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Max kerana Beliau berani menyatakan dengan jelas ini bahawa BN Party gave ISIS to migrant to get votes. Ini untuk makluman Jun 30, 2022. Maknanya berita baru ni. Jadi saya ambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Max di atas keberanian dia untuk menyatakan dengan berani dan jelas bahawasanya yang parti yang memberikan IC ini kepada pendatang adalah untuk mendapatkan undi adalah Parti Barisan Nasional. Ini. So, saya salut kepada Datuk Dr. Max di atas keberanian dia di dalam dalam mesyuarat tahunan General Meeting PBS yang sedang berlangsung lah. Jadi saya ambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Max di atas keberanian dia. Saya tahu sebab PBS bukan lagi berada dalam Barisan Nasional. Jadi disebabkan keberanian dia untuk mengakui bahawasanya Barisan Nasional lah yang bertanggungjawab dalam memberikan IC kepada pendatang untuk mendapatkan undi. Jadi rakyat Sabah perlu ucap terima kasih juga kepada Dr. Max. Cuma dalam masa yang sama, saya mencabarlah kepada Datuk Dr. Max untuk menyatakan parti mana di dalam Barisan Nasional, sebab ialah Dr. Max sekarang ini berada di dalam kerajaan. Beliau merupakan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Dan beliau berada di dalam kerajaan. Dan statement yang dikeluarkan ini merupakan satu statement yang saya rasa agak keras dan berani daripada beliau kerana beliau berada di dalam kerajaan. Jadi kalau Dr. Max merupakan seorang pemimpin daripada Sabah yang berani expose perkara ini, so saya rasa Dr. Max patut dan wajar menyatakan, sebab saya tahu di dalam parti BN ini dia ada banyak parti-parti. So parti mana yang dimaksudkan oleh Datuk Dr. Max? Adakah dia UMNO? Adakah dia PBRS? Adakah dia MIC? Atau dia MCA? Saya tak tahulah apa lagi parti berada di dalam Barisan Nasional pada hari ini. Tetapi yang menariknya apabila beliau sebut ini bahawa parti gave IC, BN is a party gave ICs to migrant to get votes. Ini merupakan satu kenyataan yang cukup berani dan wajar dipujilah. Wajar dipuji kerana kenyataan ini sudah pastinya saya harap akan membuka mata dan hati minda rakyat negeri Sabah bahawasanya apa yang dipermainkan oleh mereka sebelum ini, fitnah yang dimainkan oleh mereka oleh para penyokong ataupun penggerak parti lawan kita ini telah menjual cerita bahawasanya kononnya warisan adalah parti mesra parti pendatang asing tanpa izin. Tetapi alhamdulillah hari ini disahkan dengan jelas bahawasanya walaupun Sabah Kini 2 cuba memainkan isu, cuba divert
isu ini, isu tentang rakan si Gapari yang telah ditangkap oleh Kementerian Dalam Negeri oleh PDRM kerana mengeluarkan, mungkin kalau ada gambar dia, cuba gambar ni, apa ni, kalau kita boleh share, cuba ni technician, gambar yang tadi ditangkap itu, Pak Presiden Parti yang ditangkap itu. Sebab ini menarik untuk kita ceritakan pada malam ini, sebab ialah selama ini, in fact setiap kali pilihan raya mereka cuba menyerang kita dengan isu-isu yang sama. Dan yang peliknya, apabila rakan mereka sendiri yang tidur sebantal dengan mereka sebelum ini merupakan dalang kepada penyebaran pembikinan dokumen-dokumen palsu yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada hari ini melalui tangkapan yang dibuat oleh Polis Diraja Malaysia. Jadi saya berharaplah, khususnya kepada Datuk Dr. Max, khususnya saya excited pada malam ini. Sebab itu walaupun tidak ada schedule live saya pada malam ini, tetapi apabila saya membacakan berita, saya terkejut apabila Datuk Dr. Max sendiri dengan begitu berani menyatakan bahawasanya Barisan Nasional lah merupakan parti yang cuba mengeluarkan, yang cuba memberikan IC kepada pendatang untuk mendapatkan undi. Jadi ialah, kita pun sudah sedia maklum, dan kita cakap perkara ini banyak kali. In fact sebelum PRU 14 dan sebagainya, dan sejarah juga telah membuktikan. Kalau sebelum ini satu buku yang telah ditulis pun oleh Chong Eng Leong, kalau saya tidak silap, yang mengatakan dengan jelas dalang-dalang kepada projek IC ini dahulunya adalah pemimpin-pemimpin yang hari ini berada di dalam GRS itu sendiri. Termasuk Tan Sri Musa. Chong Eng Leong ada sebut bahawa Tan Sri Musa lah merupakan pengurusi, kalau saya tidak silap, kepada kerja-kerja memberikan IC kepada pendatang asing tanpa izin untuk memastikan agar pada ketika itu Barisan Nasional mendapat undi ataupun sokongan yang kuat di negeri Sabah, sehingga mengakibatkan Parti Bersatu Sabah dapat dikecilkan, diminoritikan oleh kerana kerja-kerja pemberian projek IC ini dahulu. Dan dalang-dalang dia berada di dalam kerajaan GRS. Dan hari ini disahkan sendiri pula oleh Datuk Dr. Max bahawasanya Parti Barisan Nasional lah yang merupakan parti yang mengeluarkan IC kepada pendatang asing tanpa izin. Jadi ialah, mungkin ada komen-komen daripada rakan-rakan yang ada di luar sana. Cuma berbalik kepada cerita gambar ataupun statement yang dikeluarkan oleh Sabah Kini 2 ni, you can try very hard untuk cuba memperbodohkan rakyat negeri Sabah, tetapi rekod dan news, berita-berita yang keluar sebelum ini, saya yakin dan percaya Sabah Kini tidak boleh menidakkan dan menafikan bahawasanya warisan langsung tidak terlibat di dalam kerja-kerja pemberian dokumen-dokumen kononnya kepada pendatang asing tanpa izin. Dia sebut di sini, kononnya saya bantah keluarga asing, kononnya saya lupa bahawa warisanlah yang memberikan projek IC dahulu kepada PTI di Sabah. Tetapi rekod jelas membuktikan Jonathan Yassin berada sekarang ini menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri. Jeffrey Kitingan sendiri mengesahkan bahawa tidak ada bukti warisan mengeluarkan dokumen kepada pendatang asing tanpa izin. Dan Dr. Max pula ditambahkan lagi dengan orang bilang icing on cake. Berita pada hari ini, Dr. Max menyebut dengan jelas bahawa Barisan Nasional lah yang menjadi dalang kepada mengeluarkan IC kepada pendatang asing tanpa izin. Dan to wrap up everything, keluar pula newspaper hari ini, mana sudah itu? Mengenai tangkapan seorang presiden parti yang apabila diperiksa rekod dia merupakan rakan kepada
Saudara Datuk Dr. Jeffrey. Saya akan cuba buka balik newspaper pada hari ini supaya kita berikan saya sedikit masa. Berita hari ini, pihak media menantikan ketibaan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang akan membuat sidang media berkenaan tangkapan seorang presiden parti politik yang dipercayai menjadi dalang sindiket pemalsuan kad pengenalan di negeri Sabah dan tertuduh juga akan didakwa di mahkamah pada hari ini. Jadi ini merupakan berita yang menarik yang saya rasa menjawab banyak tuduhan-tuduhan yang sebelum ini dilemparkan kepada Parti Warisan dan ini sidang media dia. Kalau tuan-tuan boleh lihat kejayaan tangkapan sindiket penipuan kad keistimewaan kepada individu tiada warga negara. Jadi satu news yang cukup menarik yang saya kira dan siapakah dalang dia, mungkin tuan-tuan pun sudah kenal pasti nama dia. Kalau saya boleh kongsi, inilah rakan gabungan demi Sabah, Sabah for Sabahan, Sabahan for Sabah, yang telah hari ini ditangkap, yang dibulatkan dengan warna hijau. Ditangkap kerana mengeluarkan kad pengenalan palsu kepada pendatang asing tanpa izin. So inilah, lihat muka-muka yang sebelum ini menuduh Warisan sebagai PTI dan hari ini ditangkap. Yang ditangkap adalah rakan mereka sendiri yang pernah tidur sebantal dengan mereka. Jadi ini cukup menarik yang yang membuatkan saya tertarik hati untuk mengadakan sidang live Facebook pada malam ini. Jadi kepada para pemimpin GRS yang munafik, yang sering menuduh Warisan sebagai golongan mesra parti dan Sabah kini pula cuba mempertahankan tentang pemberian kad warga asing. Kononnya ianya tidak sama dengan PSS dahulu. Well, you can try very hard to fool the people of Sabah, tetapi data dengan jelas membuktikan dan menyatakan bahawa PSS dan kad warga asing adalah dokumen yang sama. Malah jauh lebih teruk, kad warga asing ini jauh lebih longgar jika dibandingkan dengan PSS dahulu. Kerana PSS dahulu setidak-tidaknya jumlahnya dimaklumkan kepada rakyat negeri Sabah bahawa dokumen yang akan digantikan, iaitu 3 dokumen yang ingin dikoordinasikan itu, jumlah yang ingin kita tukar hanyalah sebanyak 136,055 kad sahaja bagi menggantikan 3 dokumen yang telah dikeluarkan oleh 3 agensi yang berlainan, iaitu Immigration, Jabatan Ketua Menteri Sabah dan juga Majlis Keselamatan Negara. Yang mana ketiga-tiga agensi ini apabila data dia dikumpulkan hanya sebanyak 136,055 sahaja. Jadi kad warga asing, apa pula cerita dia? Saya ulang sekali lagi soalan saya dan saya harap dijawablah oleh kerajaan GRS ini, sebab kita akan tanya nanti. Kita akan tanya apabila sampai masa, kita akan bongkar satu persatu tentang apa perbezaan dan apa persamaan di antara kad warga asing dengan PSS ini. Saya ulang sekali lagi bahawa saya tidak membantah akan kepentingan mewujudkan satu program yang dikoordinasikan
bagi memudahkan pihak penguatkuasa untuk memburu pendatang asing tanpa izin yang berlegar dan bekerja secara haram di negeri Sabah, yang masuk secara haram melalui lorong-lorong tikus dan bekerja di negeri Sabah secara haram hingga mengakibatkan ramai rakyat Sabah yang sepatutnya mendapat peluang pekerjaan itu, tetapi karena ramai pendatang asing tanpa izin yang masuk dan diberikan kerja, mungkin karena faktor kos untuk menggaji mereka itu jauh lebih murah berbanding dengan anak tempatan, maka peluang yang sepatutnya diberikan kepada anak tempatan itu terpaksa diberikan diberikan kepada masyarakat ataupun golongan warga asing yang masuk ke negara kita secara haram melalui lorong-lorong tikus. Jadi kalau kad warga asing ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau sebelum ini penyokong-penyokong GRS ataupun Black Sunday yang mengatakan bahawa kenapa perlu PSS dikeluarkan kerana ianya akan menggalakkan lebih ramai pendatang asing tanpa izin yang akan masuk ke Sabah dan kemudian memohon PSS. Walaupun pada ketika itu kita telah nyatakan dengan jelas bahawasanya PSS tidak akan diberikan kepada pemohon-pemohon baru, tetapi hanya kepada mereka-mereka yang telah memegang kad, salah satu daripada 3 kad yang dikeluarkan oleh 3 agensi kerajaan yang berlainan. Dan ketiga-tiga kad ini merupakan kad-kad yang telah diwarisi oleh pelarian perang zaman tahun 1970 dahulu, yang mana kita pun sedia maklum bahawa hari ini sudah pun menjadi generasi ketiga, keempat dan kelima, yang mana pelarian ini yang dulu lari sewaktu perang yang berlaku di negara Filipina, lari dan menetap di Sabah, dan pada ketika itu atas dasar kemanusiaan kerajaan memberikan mereka perlindungan dan memberikan dokumen-dokumen ini, iaitu IM13, burung-burung dan sijil banci. Jadi oleh kerana masalah pengkoordinasian berkisar juga kepada keputusan dan saranan daripada RCI, maka dicadangkan satu dokumen yang diseragamkan, iaitu menjadi satu dokumen. Dan saya ulang sekali lagi tentang perkara ini, sewaktu Tan Sri Pairin menjadi pengerusi jawatan kuasa teknikal, minit mesyuarat di sana dengan jelas menyebut bahawa ianya merupakan cadangan dan saranan yang dibuat sewaktu RCI agar untuk memudahkan penguatkuasaan dan mengelakkan lebih banyak pemalsuan dilakukan, maka dicadangkan agar satu dokumen yang terkoordinasi yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi menggantikan 3 dokumen ini, kerana ianya amat menyukarkan pihak penguatkuasa untuk membuat penguatkuasaan, kerana apabila ketiga-tiga dokumen ini dikeluarkan oleh 3 agensi yang berlainan, sedangkan satu sahaja agensi penguatkuasa yang melaksanakan penguatkuasaan di peringkat bawah, mengakibatkan sukar untuk pegawai-pegawai ini untuk memastikan dan mengenal pasti mana dokumen yang tulen dan mana dokumen yang palsu. Maka sebab itulah berkisar daripada situ, maka dicadangkanlah kad residen Sabah, kad residen kemudian ditukar nama kepada PAS kad residen Sabah, dan kemudian apabila Barisan Nasional tumbang pada PRU ke-14, PH Plus mengambil alih, maka cadangan untuk meneruskan agenda penukaran dokumen ini diteruskan sewaktu zaman kerajaan PH Plus, tetapi dengan menukar nama dia daripada PAS Residen Sabah kepada PAS Sementara Sabah. Dan sekali lagi, apabila pilihan raya Kimanis yang menyaksikan terhadap bantahan, termasuklah Black Sunday pada ketika itu buat tunjuk perasaan dan sebagainya, dan akhirnya disebabkan isu yang mereka mainkan, manipulasi yang mereka mainkan, mengakibatkan mereka berjaya mempengaruhi pemikiran rakyat negeri Sabah, khususnya masyarakat di kawasan pendalaman, termasuk juga rakyat di masyarakat di Parlimen Kimanis, mengakibatkan pada ketika itu Barisan Nasional menang. Dan akhirnya warisan kalah, dan atas kekalahan itulah kerajaan warisan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Shafie Afdal pada ketika itu mengambil keputusan yang berani, walaupun ianya adalah cadangan kerajaan daripada Barisan Nasional dahulu, tetapi satu keputusan yang berani apabila mendengar suara rakyat negeri Sabah yang mana pada ketika itu mereka menolak akan pelaksanaan PSS, maka kerajaan warisan dengan beraninya dan tegasnya membatalkan pelaksanaan kad PSS ini. Dan dipendekkan cerita, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya pilihan raya dan sebagainya, dan apabila GRS mengambil alih kerajaan dan berlaku langkah Sheraton hingga mengakibatkan PH Plus tumbang di Putrajaya, PN mengambil alih kerajaan,
apa yang berlaku, akhirnya mereka laksanakan pula kad warga asing. Dan itu yang saya sebutkan, kad warga asing dengan PSS merupakan kad yang sama, walaupun ada pihak yang cuba mengatakan bahawa ianya berbeza. Tetapi keluarkan data-data PSS dahulu dan keluarkan data-data berkenaan dengan kad warga asing, buat comparison. Dan saya yakin dan percaya bagi rakyat Sabah yang boleh membaca, yang punya pemikiran yang bersifat neutral, boleh membandingkan dan boleh melihat. Bila mana saya sebutkan di sini terdapat persamaan di antara kad PSS dan juga kad warga asing. Jadi saya tahu mereka akan cuba menyerang warisan dengan propaganda pendatang asing tanpa izin ini, tapi hari ini cukup menarik. Saya menarik minat saya disebabkan oleh beberapa insiden yang berlaku dalam tempoh satu hari ini. Banyak perkara-perkara yang menarik telah timbul di ruangan media sosial dan juga di dalam berita arus perdana, yang mana satu tangkapan telah dibuat, kemudian ditambah lagi dengan Sabah Kini terus dalam hari yang sama mengeluarkan pula news yang kononnya warisan lah, dan saya lah di antara dalang yang kononnya cuba membuat projek IC bagi cuba memesongkan berita itu daripada cerita tangkapan tadi kepada cerita tentang sewaktu kita menjadi kerajaan. So you can try your level best untuk cuba memesongkan pemikiran rakyat negeri Sabah, tetapi saya yakin dan percaya rakyat di luar sana sudah boleh menilai mana emas, mana kaca, mana permata. Mana yang cakap bohong, mana yang munafik, mana yang pembohong, mana yang lidah bercabang. Dan berita pada hari ini, sekali lagi saya sebutkan, cukup menarik minat saya kerana ianya banyak menjawab kepada isu-isu yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang cuba menyerang kredibiliti warisan, cuba menyerang dan menuduh warisan, memfitnah warisan. Kononnya selaku parti yang mesra kepada pendatang asing tanpa izin. Jadi saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Datuk Dr. Max kerana statement yang dikeluarkan oleh beliau yang dikeluarkan ini tangkapan hari ini. Beliau merupakan presiden kepada parti yang disebutkan tadilah, yang mana sebelum ini merupakan gabungan parti-parti yang kononnya berjuang untuk membebaskan Sabah daripada cengkaman UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi selepas PRU ke-14, muka-muka ini jugalah yang telah memberikan tempat kepada UMNO untuk bertapak semula di bumi Sabah setelah rakyat Sabah menolak mereka sewaktu pilihan raya umum ke-14. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Max kerana news ini cukup menarik. Cukup menarik untuk rakyat Sabah fahami bahawa sejarah tentang projek IC ini tidak pernah dikeluarkan oleh parti lokal daripada Sabah, baik daripada zaman PBS berjaya, tapi apa yang pastinya ianya dikeluarkan oleh kerajaan Barisan Nasional yang mana telah disahkan sendiri oleh Datuk Dr. Max. Jadi terima kasihlah kepada Datuk Dr. Max. Ada soalan yang saya akan cuba go through kepada komen-komen ni in case mana tahu ada yang saya boleh respon, saya akan respon. So ini saya jawablah ini. Ini saudara Siddiq. Dia minta untuk saya ulas berkenaan dengan isu air yang masih bermasalah dan juga progres jalan raya sangat slow. In fact, untuk makluman saudara Siddiq, in fact semalam saya sudah sentuh tentang isu ini, yang mana ialah isu air
saya sebut sekali lagi, semalam pun saya ada sebut bahwasanya inilah di antara perkara yang membuatkan kita marah sebenarnya. Dan saya telah menyuarakan perkara ini berulang kali, baik di dalam parlimen, di dalam media sosial, di dalam media arus perdana, di dalam newspaper dan sebagainya. Kita telah menyuarakan perkara ini. Malah saya cuba pejabat saya cuba berurusan dengan pejabat jabatan air, malah atas inisiatif sendiri dengan menggunakan uang sendiri, gaji sendiri. Saya berusaha untuk membeli air menggunakan water tanker dan dihantar ke perumahan-perumahan, ke rumah-rumah yang ada di sekitar Parlimen Sepanggar. Walaupun saya tahu ianya bukan tugas saya selaku ahli parlimen sebenarnya. Kerana tugas menyalurkan air ini adalah tugas agensi kerajaan, khususnya Jabatan Air. Tetapi atas dasar kerana bersimpati dengan masalah rakyat di kawasan saya, atas inisiatif sendiri saya bersama dengan rakan-rakan terpaksa berusaha untuk membeli air menggunakan air water tanker, lori yang mengangkat lori ini, lori yang mengangkat air ini untuk kita salurkan daripada rumah ke rumah. Bayangkanlah dalam tahun 2022 ini, di satu kawasan yang benar-benar berada di berhampiran dengan Bandaraya Kota Kinabalu, kita masih menggunakan kaedah menghantar air daripada rumah ke rumah. So inilah yang kadang-kadang saya sebutkan berulang kali, banyak kali. Bagaimana mungkin Sabah, negeri yang kaya, sumber alam semula jadi yang banyak, malah air juga mencukupi. Kita banyak sungai, malah sehingga mengakibatkan banjir pun. Tetapi kita masih menghadapi masalah bekalan air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat kita. Jadi bayangkanlah kalau Sepanggar ini yang kawasan parlimen yang berhampiran dengan Kota Kinabalu, Bandaraya Kota Kinabalu juga menghadapi masalah air. So bayangkan kawasan-kawasan yang jauh daripada Bandaraya Kota Kinabalu, Beluran, Sandakan, Telupit, Ranau, Keningau dan sebagainya. Saya tidak hairan apabila disebutkan di sana menghadapi masalah. Malah dalam tahun 2022 ini rakyat kita masih menggunakan air bukit untuk keperluan harian kita, untuk memberikan bekalan air kepada rakyat negeri Sabah. Masih menggunakan air bukit dalam keadaan tahun 2020 negara kita sudah berada di dalam tahun 2020 dan kita masih mengakui bahawa Sabah merupakan satu negeri yang cukup kaya dengan sumber alam semula jadi dia. Tetapi kita menghadapi masalah bekalan air. Menyentuh tentang jalan tadi, saya semalam pun juga saya ada sebut, kita memahami akan projek yang sedang berjalan ini. Cuma apa yang menjadikan kita dari segi pengkoordinasian dan masa pelaksanaan pembinaan jalan ini, saya rasa bukan berlaku pada masa yang sesuai. Kerana kalau kita tengok, kalau tidak percaya, cuba jalan sekarang ini di kawasan di hadapan Universiti Malaysia Sabah. Kerja-kerja membina jalan di sebelah malam mereka hentikan. Itulah saya sebutkan. Kalau di negara-negara lain, di negara barat contohnya, yang saya pernah pergi sebelum ini, apabila ada kerja-kerja membaik pulih jalan, mereka tidak akan lakukan kerja-kerja ini pada ketika pagi ataupun pada ketika peak hour. Kereta keluar dan sebagainya, orang balik daripada kerja ataupun orang turun kerja. Tetapi kalau di negara lain, apa yang mereka lakukan, kerja-kerja membina dan membaik pulih jalan ini akan dilakukan di sebelah malam. Pada ketika orang sudah berada di rumah, orang sudah balik daripada kerja dan sebagainya, maka kerja-kerja dilakukan secara agresif pada sebelah malam. Jadi diharap apabila sebelah pagi kerja-kerja itu dihentikan bagi membolehkan laluan trafik dapat dipercepatkan untuk membolehkan agar rakyat boleh sampai ke tempat kerja ataupun ke destinasi, ataupun anak-anak kita yang dihantar ke sekolah itu dapat dihantar tepat masa dia dan mengelakkan keterlewatan. Tetapi ialah apa yang menyedihkan kita di Sabah ini, saya tidak tahulah kalau di Semenanjung saya tidak pernah nampak secara jelas, tapi apa yang saya perhatikan di Sabah ini kerja-kerja dilakukan di sebelah pada ketika peak hour sedang berlangsung. Jadi saya telah sebut perkara ini semalam untuk makluman. Cuma ialah apakan daya, mereka kerajaan, kita hanya mampu bersuara, tetapi at the end of the day mereka selaku kerajaan lah yang menjadi pelaksana kepada kerja-kerja pembinaan dan juga memberi bekalan air kepada masyarakat. Dulu saya sebut di dalam sidang media saya, kalau dulu zaman warisan memerintah, ya kita faham, macam contoh kalau kawasan Sepanggar,
tadi soalan dia itu mungkin sebab saudara Sidik tadi mungkin dia berasal daripada Sepanggar. Mungkin saya boleh jelaskan sikit. Kalau ingat dahulu sewaktu kerajaan warisan, kita faham bekalan air di kawasan Parlimen Sepanggar ini kita berkongsi loji air Telibung, loji air Telibung hari ini dikongsikan di antara Parlimen Tuaran dan juga Parlimen Sepanggar. So apa berlaku hari ini? Demand, modern supply disebabkan oleh perkembangan kepesatan pembangunan di antara Sepanggar dan juga Tuaran mengakibatkan permintaan itu meningkat dengan begitu mendadak, mengakibatkan supply daripada Telibung, loji Telibung itu tidak mencukupi untuk menampung keperluan di dua daerah yang berdekatan ini, iaitu Tuaran dan juga dan juga Sepanggar. Jadi apa yang berlaku, maka rotation ataupun rotation bekalan itu dilakukan secara bergilir. Pada satu ketika diantar kepada Tuaran, satu ketika pula diantar kepada Sepanggar, dan itulah yang berlaku hari ini. Jadi ialah disebabkan oleh masalah ketidakcukupan bekalan jika dibandingkan dengan permintaan. Jadi kalau ingat dahulu sewaktu zaman kerajaan warisan, kerajaan negeri menyediakan satu bajet khas untuk memberikan kemudahan kepada Jabatan Air untuk mengerahkan lori-lori tangki untuk angkat air dan diantar kepada taman-taman perumahan bagi membolehkan agar taman-taman perumahan ini tangki utama mereka itu dapat diisikan menggunakan water tanker. Jadi itu yang dulu sewaktu zaman warisan. Walaupun ia tidak dinafikan ada masalah air, tetapi ianya tidak pernah menjangkau sehingga 6 hingga 8 bulan. Di Sepanggar ini sampai 6-8 bulan bekalan air terputus. Malah ada di kalangan penduduk yang tinggal di taman-taman perumahan terpaksa berpindah disebabkan oleh kekerapan masalah air yang berpanjangan mengakibatkan kehidupan mereka menjadi amat sukar sekali, dan sehingga memaksa mereka untuk keluar daripada rumah tersebut dan berpindah ke tempat lain. Jadi inilah di antara perkara yang kita sering suarakan di parlimen pun saya sebutkan, saya minta agar kerajaan persekutuan menyediakan bajet emergency untuk diserahkan kepada kerajaan negeri Sabah agar satu mekanisme menggunakan kaedah water tanker short term measure untuk dikerahkan, untuk disalurkan kepada penduduk-penduduk kampung, untuk penduduk-penduduk taman-taman perumahan agar dapat meringankan beban mereka. Janganlah sampai 6 hingga 8 bulan bekalan air ini tidak ada. Jadi itulah situasi dia, Saudara Sidik. So ada ada soalan. Sekejap saya cari dulu. Kalau saya boleh. Si Pian ni, siapa ni? Pian Hikbal. Ada soal. Masa PRK Kimanis Ladu, ada pemimpin federal berjanji bersumpah akan laksanakan 100% MA63. Pada pandangan DAJ, adakah trend ini akan berulang dijadikan modal pada PRU akan datang? Mohon ulas. Well, semalam juga saya telah sebut Saudara Pian tentang sumpah Presiden Parti UMNO di Kimanis dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dia beritahunya wallahi wabillahi watallahi. Dia berjanji dan bersumpah bahawa jika UMNO kembali menjadi Perdana Menteri di Putrajaya, MA63 akan dilaksanakan 100%. Di belakang dia siapa? Adif Aman, Yong Tekli kalau saya tidak silap, dan beberapa pemimpin yang berada sekarang di dalam parti GRS berada di belakang dia pada ketika itu. Bersumpah dia, angkat tangan lagi dia. Jadi dan apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan, semalam pun saya sebut, Dr. Max berjanji bahawa dia akan selesaikan isu baki perjanjian Malaysia tahun 1963 itu, berbaki 4 itu akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan. Akan dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. So sudah lebih 2 tahun kerajaan PN, malah Tan Sri Mahyudin pun sudah tumbang, dan hari ini Ismail Sabri, dan 2 perkara berlaku dalam satu masa. Satu, Dr. Max berjanji bahawa 6 bulan akan diselesaikan sewaktu Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri. Selepas itu apabila Tan Sri Mahyudin jatuh,
UMNO mengambil alih, kembali ke tampuk pemerintahan di Putrajaya menjadi Perdana Menteri, dan perkara kedua juga berlaku di mana janji Presiden UMNO, wallahi wabillahi watallahi, apabila UMNO kembali ke Putrajaya, MA 63 akan dilaksanakan 100%. Jadi kedua-dua perkara ini hari ini masih tidak dilaksanakan oleh mereka, walaupun janji sumpah telah dilafazkan di Parlimen Kimanis. Jadi saya berharaplah kepada masyarakat, khususnya pengundi-pengundi yang ada di Kimanis, dalam pilihan raya yang akan datang ini, selaku umat Islam, selaku orang Islam, apabila seorang pemimpin yang berjanji atas nama Allah bersumpah akan mengembalikan hak kita, saya harap penduduk Kimanis berikan pengajaran kepada pemimpin-pemimpin seumpama ini. Kerana apa? Bukan apa? Kerana janji yang mereka lafazkan di Kimanis itu merupakan satu sumpah yang saya rasa cukup berat. Bagi mereka yang beragama Islam, sumpah seumpama ini boleh dikatakan cukup serius. Kerana sumpah yang dilafazkan oleh mereka ini merupakan satu sumpah bagi menjanjikan rakyat Sabah sekali lagi bahawa kononnya hak kita akan dipulangkan. Hari ini apa jadi? Bukan saja kita menghadapi masalah bekalan minyak yang kurang, masalah pembangunan, masalah anak kita naik rakit, masalah hospital yang serba daif, jalan kita seumpama di atas bulan, malah harga barang, ayam, minyak dan segala macam hari ini melanda negeri Sabah mengakibatkan kekangan, pressure yang dihadapi oleh rakyat Sabah. Sudahlah kita miskin dari segi penduduk dia, daerah kita, ditambah lagi dengan kesukaran kita apabila harga barang yang naik. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, kalau dikira dari segi harga makanan lah, Sabah ini jauh lebih mahal berbanding dengan di Semenanjung. Kerana kos pengangkutan, kita pun semua sedia maklum. Kalau tidak percaya, coba cek tongges yang kita ada di Sabah ini jika dibandingkan dengan tongges yang berada di Semenanjung Malaysia, jauh beza dia. Demikian juga minyak masak, bekalan makanan dan sebagainya. Jadi saya sebut dan ulang sekali lagi, bagi terutama sekali masyarakat Kimanis. Masyarakat kalau ada di sini, pengundi-pengundi Kimanis, saya harap kena timbullah perasaan kesedaran. Jangan tengok, bukan soal warisan. Saya sebut ini bukan soal warisan, tetapi soal janji yang mereka telah lafazkan dengan menggunakan nama Allah di Kimanis itu. Rakyat Kimanis wajar menuntut, kerana rakyat Kimanis lah yang telah mengundi calon daripada Barisan Nasional pada ketika itu, sehingga mereka menyebabkan calon Barisan Nasional menang di Kimanis, dan hari ini telah pun menjadi Timbalan Menteri Pendidikan. Dan selaku Timbalan Menteri Pendidikan, saya yakin dan percaya hari ini dia tahu situasi yang berlaku di negeri Sabah. Bila mana banyak sekolah-sekolah kita yang telah disahkan sendiri oleh bekas Menteri Pelajaran kita yang hari ini sudah masuk UMNO pun, Datuk Dr. Yusof, sewaktu dia menjadi Menteri Pelajaran di negeri Sabah, dia yang mengatakan dan mengesahkan bahawasanya 80% kalau saya tidak silap, sekolah-sekolah yang ada di negeri Sabah, khususnya di kawasan luar bandar, merupakan sekolah-sekolah yang sudah tidak selamat untuk digunakan. Jadi hari ini pemimpin kita daripada Sabah sudah menjadi Timbalan Menteri Pelajaran Pendidikan di Putrajaya, hasil daripada sumpah tadi, sumpah yang dibuat oleh Zahid Hamidi di Kimanis, kononnya akan menyerahkan, melaksanakan Perjanjian Malaysia 63 100%, sehingga mengakibatkan masyarakat di Kimanis terpikat dengan sumpah ini, maka memberikan undi itu kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan akhirnya calon daripada Barisan Nasional menjadi kerajaan. Jadi dua perkara kejadian berlaku di situ. Kalau tuan-tuan ingat, sebagaimana saya sebut, hari ini calon BN menang dan sudah menjadi Timbalan Menteri Pelajaran. Dan perkara kedua yang saya ingin sebutkan juga, apa yang berlaku berkisar daripada peristiwa Kimanis ini, PSS kita batalkan. Kerana apa? Atas dasar kerana pada ketika itu kerajaan mendengar rintihan dan suara daripada rakyat, maka kita membatalkan pelaksanaan. Tetapi apa hasilnya? PSS dibatalkan, dan akhirnya apabila mereka menjadi kerajaan, kad warga asing yang rakyat Sabah perolehi. Jadi itulah yang saya boleh sebutkan. Okey.
Sidik sekali lagi ialah Black Sunday ini sudah hilang. saya pun sudah tidak tahu di mana dia menjadi, ialah adalah bahasa-bahasa yang orang sebut, ada yang sebut Black Sundal lah, Black apa semua, so saya tidak mau sebut yang itulah. Itu apa yang pentingnya Black Sunday sudah hilang. Kerana apa? Mereka sudah berada di pihak kerajaan dan mereka melaksanakan kad warga asing ini. Jadi tolak PSS, dapatkan warga asing. So sabas dan tahniahlah kepada para penyokong yang percaya kepada manipulasi golongan-golongan pemimpin-pemimpin munafik lidah bercabang ini. Okey, kalau ada soalan lain lagi yang mungkin ni. So ada juga soalan daripada siapa ini? Kamarul Zaman Muhammad. Kalau saya boleh bacakan soalan dia. Dia sebut sini, Datuk, minyak masak ini kita banyak kilang di Sabah. Tapi kenapa ada shortage masih? Sama harga kita masih sama apa ni? Sama dengan Semenanjung. Okey. Saya telah sebut juga semalam untuk makluman saudara Kamarul Zaman berkenaan dengan isu minyak. Itu yang kita sebutkan. Semalam saya sebut dengan jelas. Peristiwa yang berlaku baru-baru ini apabila saya ke Pasaraya. Pagi itu orang berkumpul di pintu hadapan masuk. Jadi yang memelikkan saya apabila kedai itu dibuka, berpusu-pusu orang lari masuk ke dalam Pasaraya ini. Saya ingat ialah because pada kita saya beranggapan bahawa ialah mungkin apabila buka pintu orang akan berjalan seperti biasa, sebab apabila kedai Pasaraya ini dibuka maka ialah dia akan buka sampai malam anyway. Tetapi yang peliknya apabila pintu Pasaraya ini dibuka, orang lari masuk ke dalam. Jadi timbul persoalan di hati saya pada ketika itu, apa pasal mereka lari? Jadi apabila saya siasat, rupanya mereka ini berlari kerana mereka berebut untuk mendapatkan bekalan minyak paket yang dalam plastik itu. Jadi ini yang saya sebutkan semalam, bagaimana mungkin negeri Sabah yang punya kaya dengan minyak merupakan pengeluar minyak kelapa sawit, saya rasa yang terbesar di Malaysia pun. Kerana apa? Kerana felda yang terbesar letaknya di Sabah, bukan di Pahang, bukan tempat Datuk Najib, bukan tempat bosku. Tanah felda yang terbesar letaknya di Sabah sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan. Jadi yang terbesar ini di Sabah. Ladang kelapa sawit kita jutaan hektar. Dan kilang-kilang memproses minyak sawit mentah kita juga merata tempat. Tetapi apa berlaku? Tuan-tuan? Minyak downstream kita, pemprosesan downstream ini, yang minyak yang telah diproses. Sabah, jika dibandingkan dengan di Semenanjung, Sabah kekurangan. Semalam ada netizen bertanya kepada saya, Datuk, dia cakap di Tawau pun habis, kami sukar untuk mendapatkan bekalan minyak masak. Hingga menyebabkan kami sukar untuk kami berniaga. Demikian juga di beberapa daerah lain, di Sandakan, di Lahad-Datu, juga ada menyebut tentang perkara ini. Jadi, ialah sebagaimana saya sebutkan, bagaimana mungkin daerah, negeri yang merupakan salah satu penyumbang terbesar bekalan minyak mentah, kelapa sawit. Tetapi kita menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan minyak yang telah diproses. Jadi, di mana silap dia? Sebab itu waktu zaman kerajaan warisan, kerajaan negeri pada ketika itu mempunyai satu vision. Kalau sebelum ini, minyak mentah yang diproses mentah ini, diekspor sepenuhnya ke Semenanjung Malaysia, ke luar negara. Jadi, disebabkan kita tidak ada kilang-kilang downstream untuk memproses dia, untuk menjadi satu minyak yang produk minyak kelapa sawit. Sebab semuanya diekspor luar daripada negeri Sabah. Apabila warisan menjadi kerajaan, pimpinan pada ketika itu, yang amat berhormat Datuk Seri Shafie pada ketika itu, mempunyai satu vision untuk melihat agar Sabah ini dapat kita industrikan. Kerana tidak mungkin satu negeri yang punya kaya dengan sumber alam semula jadi ini, tetapi kilang-kilang downstream tidak ada di negeri Sabah. Itulah sebabnya kenapa anak-anak muda kita terpaksa merantau ke negeri orang. Bekerja di negeri Johor, di Pelabuhan Kerlang, di Selangor, di Pulau Pinang dan merata tempat di seluruh Semenanjung Malaysia. Kerana apa? Kerana tidak ada peluang pekerjaan disediakan oleh kerajaan di negeri Sabah. Adapun pekerjaan-pekerjaan
yang berat, yang berfokus kepada inilah warga-warga asing ni yang mungkin yang pada ketika itu tidak ramai anak-anak Sabah yang berminat tentang kerja-kerja yang banyak kepada perladangan dan sebagainya ini. Jadi ramailah anak-anak kita yang keluar daripada Sabah merantau ke negeri orang kerana tidak ada peluang pekerjaan. Jadi sebab itu sewaktu warisan menjadi kerajaan, kita buka banyak kilang-kilang downstream. Itu yang ada pada ketika zaman warisan, ada minyak onsoy, ada minyak base dan sebagainya. Kita buka. Ya, dan kita sadar dan tahu bahawa kilang-kilang ini apabila ianya dibuka, maka perlu ada bantuan daripada kerajaan dari segi capital injection, modal dan sebagainya. Kerana ialah manakan mungkin bayi yang baru lahir kita expect mereka boleh lari. Mestilah ada bantuan daripada kerajaan untuk membolehkan agar masa diberikan yang cukup kepada mereka. Pastikan agar bekalan minyak mentah itu mencukupi bagi membolehkan mereka ini berkembang. Over time, saya yakin dan percaya apabila satu tempoh masa yang cukup, kilang ini mampu bersaing dengan kilang-kilang lain yang berada di semenanjung Malaysia. Sebab itulah pada ketika warisan menjadi kerajaan, kita hentikan pengeksportan keseluruhan minyak mentah kita. Malah kita memfokuskan agar sebahagian besar minyak-minyak mentah ini disimpan di Sabah dan diserahkan kepada kilang-kilang yang kita telah buka itu. Tetapi ialah apa yang berlaku hari ini setelah GRS menjadi kerajaan, kilang-kilang ini semakin mati. Saya tidak tahu apa berlaku kepada mereka dan sudah tidak kedengaran. Kilang onsoy, minyak dan sebagainya. Malah kalau saya ingat, dahulu sewaktu kerajaan warisan, kita juga bercadang untuk membuka kilang tayar untuk dibuka di negeri Sabah, sebab Sabah juga merupakan negeri pengeluar getah yang terbesar di Malaysia. Tetapi satu kilang tayar pun tidak ada di negeri Sabah. Jadi, ialah, that's why Sabah ini memerlukan satu pemimpin yang punya vision. We need a visionary leaders to drive Sabah and to become an industrialized state in Malaysia. Tapi ialah apa yang berlaku hari ini, GRS jadi kerajaan, Haji Ji menjadi ketua menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau komen soal Datuk Haji Ji lah. Tapi cuba sebutkan kepada saya apa vision yang Datuk Haji Ji ingin bawa negeri Sabah ini. Kita tidak nampak. Setelah hampir 2 tahun dia menjadi ketua menteri, kita tidak nampak ke mana Sabah ini dia nak bawa. Malah Dr. Jeffrey cuba untuk memberikan tanah kita pula kepada satu syarikat yang berpangkalan di Singapura. Tuan-tuan, kita ni marah tentang 5% royalty minyak petroleum yang diberikan kepada Sabah berbanding yang diambil oleh semenanjung Malaysia. Tetapi kita lupa tentang isu tanah yang cuba diberikan oleh Dr. Jeffrey ni kepada satu syarikat yang berpangkalan di Singapura ni. Bukan sikit, tuan-tuan. Saya dipahamkan jutaan hektar yang ingin diberikan kepada syarikat ini dalam tempoh 200 tahun. Dan bayangkanlah, kalau 5% itu kita anggap kecil, ini bayangkan ini. Berapa yang sebenarnya, kalau ikut cadangan Dr. Jeffrey, saya yakin dan percaya rakyat Sabah akan kehilangan tanah ini. Bayangkanlah 200 tahun, tuan-tuan. Orang yang baru lahir hari ini di hospital, budak yang baru lahir hari ini di hospital, pastinya dalam tempoh 200 tahun masih tidak akan nampak tanah ini dapat dipulangkan ke negeri Sabah. Sempat mati dia, walaupun dia baru lahir hari ini. 200 tahun, bukan satu jangka masa yang pendek. Dan inilah yang cuba dilakukan oleh pemimpin GRS, khususnya Sigapari ini. Jadi bahaya, tuan-tuan. Bukanlah kerana saya warisan, mereka ini lawan kita. Tetapi melihat kepada tindak tanduk mereka ini, memikirkan tentang masa depan, jaminan kepada anak cucu kita ini, mereka hanya memikirkan badan mereka. Tetapi masa depan generasi mendatang ini, mereka letakkan ke tepi kerana apa yang penting adalah poket mereka yang mereka ingin utamakan. Jadi berhati-hatilah kepada rakan-rakan kita, para netizen yang berada di luar sana. Tadi untuk makluman juga, kalau saya boleh kongsi, ini dapat disahkan. Tadi rakan saya ke Papar dan dimaklumkan juga minyak masak tiada di Papar, gula juga tiada di Papar, tepung pun tiada di Papar. Jadi bayangkan, tuan-tuan, bagaimana mungkin peniaga-peniaga yang kecil ini di Papar ini boleh sustain perniagaan mereka jika perkara-perkara ini. Perlu diingat, dengan tiadanya minyak, gula dan tepung ini, perlu diingat sewa kedai juga masih perlu dibayar,
gaji pekerja perlu dibayar, tetapi tidak ada benda yang ingin dijual. Saya rasa dalam jangka masa yang tidak berapa lama, saya risau akan banyak kedai-kedai, pengusaha-pengusaha restoran dan sebagainya ini pasti akan gulung tikar jika perkara ini tidak ditangani dengan sempurna. Ditambah lagi dengan sudahlah tidak ada, dan kalau ada pun harganya berlipat kali ganda sudah naik. Jadi bagaimana kita rakyat negeri Sabah boleh sustain kehidupan seumpama ini, ditambah pula dengan the ignorance of the leader of the state of Sabah. Tidak ada satu perancangan untuk mengatasi kemelut ini. Dan mereka hanya membiarkan keadaan apa yang berlakulah. Dan tidak nampak ke arah mana. Apakah perancangan kerajaan untuk mengatasi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi? Tidak saya sentuh lagi tentang ada lagi juga sindiket-sindiket dalang-dalang yang cuba menyeludup pula. Sudahlah kita kekurangan bekalan-bekalan makanan ini, dan saya dimaklumkan ada juga kerja-kerja sindiket yang cuba menjual pula barangan-barangan bersubsidi ini ke negara-negara jiran kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah di antara perkara yang amat memberi kemarahan kepada kita. Dan saya selaku bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, ini yang saya sering suarakan di Parlimen. Pantai Timur Sabah ini sudah berapa lama curfew, perintah berkurung. Jadi dalam keadaan dunia bekas berada di dalam situasi COVID, pintu masuk negara ditutup, sektor pelancongan hampir lumpuh. Jadi dalam keadaan kita ingin memulihkan sektor pelancongan ini, apa usaha daripada pihak kerajaan, khususnya di kawasan Pantai Timur, dari segi sudut keselamatan terutamanya? Sepatutnya dalam tempoh jangka masa yang tertentu, sepatutnya Pantai Timur Sabah ini perlu dikeluarkan daripada perintah berkurung. Sebab selagi mana ianya berada di dalam kategori perintah berkurung, bagaimana mungkin pelancong-pelancong yang berada di luar sana masuk ke Sabah dan ingin pergi ke Pantai Timur? Jika ada nasihat perjalanan daripada negara mereka yang mengatakan bahawa jangan pergi ke Pantai Timur Sabah kerana ianya masih berada di dalam perintah berkurung. Jadi bagaimana dengan sektor-sektor pelancongan yang berada di Pantai Timur Sabah? Pastinya ianya akan memberikan kesan jangka panjang kepada sektor-sektor industri ini, pelancongan ini. Jadi kalau tidak ada satu tindakan yang drastik yang dilakukan oleh kerajaan, memastikan agar pintu masuk negara di Pantai Timur ini perlu diperkasa dan diperketatkan, memindahkan aset-aset negara, khususnya dalam sektor keselamatan, dipindahkan ke kawasan yang memerlukan. Macam kita sebut di Putatan dalam Parlimen, yang berhormat Datuk Seri Presiden pun ada sebut, YB Munira pun sebut, saya sendiri sebut. Contohlah di Kota Belud. Bagaimana mungkin ada satu kem tentera berada di Kota Belud? Kota Belud ini tidak terdedah kepada ancaman lanun, ancaman pencerobohan, pencolekan. Tetapi diletakkan Camp Paradise. Tuan-tuan, nama dia pun Camp Paradise. Bahasa Melayu dia Camp Syurga. Jadi bagaimana Camp Syurga ini diletak di Kota Belud pada ketika Pantai Timur Sabah masih berhadapan dengan ancaman penculikan, ancaman pencerobohan, ancaman pendatang asing tanpa izin masuk melalui lorong-lorong tikus daripada kawasan ini. Kalau kerajaan, khususnya pihak berkuasa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, meletakkan aset-aset strategik negara di kawasan Pantai Timur Sabah, jadi sampai bila kawasan ini perlu diletakkan di bawah kawalan berjaga-jaga ataupun curfew, perintah berkurung. Dan kalau ini dibiarkan berterusan, kalau saya tidak silap sudah 7 tahun curfew diletakkan di kawasan ini. Jadi sampai bila kawasan itu diletakkan di bawah perintah kawalan berkurung. Jadi ini akan mengakibatkan, sekali lagi saya ulang, kawasan Pantai Timur ini merupakan satu kawasan yang banyak tempat-tempat yang menarik, khususnya dalam sektor pelancongan, yang boleh kita promosikan. Dan apabila sektor-sektor ini berkembang, ianya pastinya akan memberikan impak ekonomi yang besar. Bukan saja kepada negeri Sabah, tetapi kepada Malaysia pada keseluruhan dia. Jadi kalau Pantai Timur Sabah ini dibiarkan sedemikian rupa, maka sektor ini bukan saja dia tidak boleh berkembang, maka ianya akan menghadapi masalah dalam jangka masa panjang. Jadi, apa peranan kerajaan
Apa peranan? Sebab itu waktu saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri baru 2 tahun. Kalau tuan-tuan ingat, masih boleh cek dalam Facebook saya bawa Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri pada ketika itu melawat Pantai Timur dan memperkasakan pintu masuk kita ini agar diletakkan aset-aset strategik negara, ketenteraan dan PDRM di kawasan ini bagi membolehkan sebagai deterrence, orang cakap, sebagai deterrence kepada pendatang asing ataupun penculik-penculik ini untuk cuba mengganggu gugat keselamatan kita di kawasan Pantai Timur. Kita dijanjikan 7 batalion kalau saya tidak silap di Lahad Datu, di kawasan Eskom. Tetapi hari ini ada berapa batalion saja yang diletakkan di situ. Kem di Putatan ini, sejak bila kem Putatan? Sejak bila Putatan terdedah kepada isu ancaman penculikan, ancaman anasir-anasir luar? Tidak pernah. Dan kenapa tidak dipindahkan saja kem Putatan ini diletakkan di sebelah pantai timur negeri Sabah, khususnya tempat-tempat seperti Sandakan, Lahad Datu dan sebagainya. Diletakkan pula di kawasan ini. Saya tidak tahu apa tujuan dia. Dan itu yang kita beranggapan bahawa mungkin kem ini diletakkan di sini tidak lain tidak bukan hanya ingin bertujuan untuk memastikan agar Putatan ini ada undi tentera diletakkan di Putatan. Demikian juga di Kota Belud. Tidak lain tidak bukan, saya rasa tidak lain tidak bukan hanya sekadar untuk memastikan agar Kota Belud ini terdapat undi tentera di situ yang boleh kononnya untuk membantu parti pemerintah untuk mendapatkan undi daripada kawasan ini. Jadi maknanya matlamat dia bukan sepatutnya. Sedangkan kem-kem ini kalau dimaksimalkan, kita tahu kita menghadapi masalah keuangan, negara kita tidak sekuat mana kedudukan keuangan kita pada hari ini. Tetapi dengan kita memaksimalkan aset-aset yang sedia ada, meletakkan ianya di tempat yang lebih memerlukan, saya yakin dan percaya setidak-tidaknya usaha untuk memperkasakan Pantai Timur Sabah ini dapat kita jayakan. Dan ini di antara perkara yang saya rasa kita telah sebutkan berulang kali, khususnya di peringkat Parlimen dan juga di peringkat negeri Sabah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun telah berlive. Sebenarnya saya tidak mempunyai jadual sebenarnya untuk buat live pada malam ini. Tetapi oleh kerana 3 perkara yang cukup menarik tadi, itu yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk membuat live ini untuk berkongsi berita ini kepada rakan-rakan netizen yang berada di luar sana, termasuklah isu tadi Sabah Kini 2 yang cuba mengalihkan isu daripada isu tangkapan tadi kerana mereka takut rakan mereka telah tertangkap dan mereka terpalit dengan kes ini, maka dialihkan isu itu kepada isu kononnya dahulu waktu saya menjadi kerajaan kita dalang buat projek IC. Tapi mereka lupa pemimpin mereka sendiri yang telah mengatakan bahawa tidak ada bukti pun bahawa terdapat kerja-kerja memberikan dokumen kepada PTI sewaktu zaman kerajaan warisan pemerintah. Jadi apapun, saya ucap jutaan terima kasihlah kepada para netizen kita, para rakan-rakan media sosial saya yang sudi sekali lagi bersama-sama dengan saya pada malam ini untuk mendengar sedikit sebanyak tentang. Saya akan sentiasa mengadakan sesi live ini di ruangan Facebook apabila ada isu-isu yang saya rasa perlu saya jawab, terutama sekali bila melibatkan isu keselamatan, isu-isu yang ada berhubung kait dengan tuduhan-tuduhan dan sebagainya yang dilemparkan ke atas warisan. InsyaAllah saya akan sentiasa mengadakan live ini untuk tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mungkin bertanya dan juga membuat penjelasan dan sebagainya melalui sidang live ini. Dan insyaAllah saya akan juga menjawab isu-isu lain, sebab sebelum ini ada juga, kalau saya tengok berita, ada juga Anthony Locke. Ini pun menarik juga sebenarnya, tetapi biarlah saya akan sebut di dalam sesi yang lain, yang kononnya menuduh bahawa warisan tidak mempunyai prinsip. Ini saya akan jawablah nanti dalam sesi yang akan datang. Bukan sekarang, saya kumpul dulu maklumat-maklumat, kemudian saya akan buat sesi live ini untuk kita memberikan penjelasan dan pemahaman supaya agar netizen-netizen kita, rakan-rakan media, khususnya rakyat negeri Sabah pada keseluruhannya, rakyat Malaysia juga pada keseluruhannya memahami apakah
maksud apa yang disebutkan oleh Presiden Warisan tentang kita tidak mempunyai halangan untuk mengadakan kerjasama kepada mana-mana parti selepas pilihan raya umum ke-15. Dan disebabkan kenyataan itu, Anthony Locke menuduh kita, kononnya kita tidak punya prinsip. Dan saya akan jawab isu ini, bukan sekarang. Kita kena kumpul dulu dokumen-dokumen, data-data dia, dan kemudian saya akan membuat sidang live untuk saya menjawab isu yang telah dilemparkan ini agar rakyat tidak terpengaruh dan tidak keliru dengan apa yang kita sebutkan dan apa yang disebutkan oleh saudara Anthony Locke untuk kita menjawab isu ini dengan lebih jelas lagi. Jadi saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang sudi bersama-sama saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di hari dan sesi yang lain. Saya berdoa semoga sesi pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi penjelasan kepada mereka-mereka yang masih confused terhadap isu-isu yang dimainkan oleh musuh-musuh Parti Warisan yang ada di luar sana. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.